Hai, selamat sejahtera murid-murid. Cikgu mendoakan agar murid-murid berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk kita hari ini ialah Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Murid-murid, kita perlu menghormati ibu bapa, guru dan orang yang lebih tua dari kita. Apakah cara yang perlu kita lakukan sebagai tanda menghormati mereka? Kita mestilah bersalam apabila berjumpa dengan mereka. Bersalam dengan ibu bapa sekiranya kita hendak keluar atau sekembalinya kita ke rumah. Kedua, kita mesti bercakap dengan sopan dan lemah lembut. Dan yang ketiga, jangan sesekali menyakiti hati mereka. Cikgu berharap murid-murid dapat mengamalkan nilai murni ini sebagai amalan hidup murid-murid. Seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat memahami dan menyenaraikan kata nama am. Dan murid-murid juga akan dapat menggunakan kata nama am dengan membina ayat. Murid-murid akan berjaya sekiranya murid-murid dapat menyenaraikan kata nama am daripada petikan yang diberi. Dan murid-murid juga akan berjaya sekiranya dapat membina ayat menggunakan kata nama am. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid lihat buku teks muka surat 6. Mari kita baca bersama-sama. Hadif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Minah berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Renggan kedua. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Sekarang, mari kita baca pula situasi 2. Renggan yang pertama. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Renggan yang kedua. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Murid-murid, sebelum itu, mari kita buat sedikit ulang kaji apakah kata nama am. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Kata nama am telah dikelaskan dengan pelbagai kategori seperti manusia, tumbuhan, haiwan, benda dan tempat. Mari kita lihat apakah contoh kata nama am untuk manusia. Contohnya seperti doktor, kawan, pekerja dan juga murid sekolah. Untuk kategori haiwan pula seperti kucing, ayam dan ikan. Kategori benda pula seperti kapal terbang, komputer dan buaian. Bagi kategori tempat pula, contoh kata nama am seperti pantai, hutan dan taman permainan.
Manakala bagi tumbuh-tumbuhan pula seperti pokok pisang, pokok bunga dan buah apel. Murid-murid tahu tak kata nama am terbahagi kepada berapa? Untuk pengetahuan murid-murid, kata nama am terbahagi kepada dua, iaitu konkret dan abstrak. Konkret ialah nama sesuatu yang kita boleh lihat, pegang, dirasa atau disentuh. Manakala abstrak pula merupakan sesuatu yang dapat dibayangkan atau dikhayalkan. Mari kita lihat apa contoh-contoh kata nama am konkret. Contohnya ialah pekerja, rumah, basikal, beras dan sebagainya. Manakala contoh bagi kata nama am abstrak pula ialah mimpi, pendapat, fikiran dan perasaan. Murid-murid, apabila kita menulis sesuatu ayat, kata nama am tersebut kita perlu tulis dengan huruf kecil, iaitu sama ada perkataan tersebut di tengah ataupun di hujung ayat. Tetapi sekiranya kata nama am tersebut di awal ayat, maka perkataan tersebut mesti ditulis dengan huruf besar. Mari kita lihat ayat ini. Lelaki itu sedang menjinakkan gajah. Gajah merupakan kata nama am. Jadi, G perlu ditulis dengan huruf kecil. Berbeza pula dengan ayat ini. Mari murid perhatikan, gajah itu berbadan besar. G ditulis huruf besar kerana ianya adalah di awal ayat. Sekarang, mari kita kenal pasti kata nama am yang terdapat dalam petikan ini serta gambarnya. Baik, boleh murid-murid carikan? Ya, jiran. Bungkusan. Sayur, ikan, ayam, telur. Ya, warga emas. Dan barangan. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula kata nama am yang terdapat dalam situasi dua. Ya, ruang tamu. Ya, sekali lagi, warga emas. Ya, minuman. Ada lagi? Ya, yang terakhir ialah bekalan makanan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mencari apakah kata nama am yang terdapat dalam gambar ini. Murid-murid dapat tunjukkan untuk cikgu? Ya, kata nama am, telur, jiran, bungkusan, basikal, ayam, kereta, motosikal, pasir dan rumah. Senang bukan? Sekarang untuk gambar dua pula, mari kita lihat apakah kata nama am yang terdapat dalam gambar ini. Apa ya? Ya, minuman, kuih, pinggan, gelas, jug, pokok bunga. Ya, bingkai gambar, televisyen,
meja dan sofa. Tahniah murid-murid kerana dapat mengenal pasti kata nama am yang terdapat dalam gambar ini. Sekarang tibalah masanya untuk kita membina ayat menggunakan kata nama am yang terdapat dalam gambar yang akan diberi. Kata nama am yang pertama ialah jiran. Murid-murid boleh membina ayat dengan menggunakan perkataan jiran? Baiklah murid-murid, mari kita membina ayat dengan perkataan jiran. Siapa? Pakcik Ismail, jiran Hadif. Buat apa? Baru pulang dari pasar. Seterusnya, kata nama am, bungkusan. Siapa? Makcik Mina. Buat apa? Membawa bungkusan yang agak berat. Seterusnya, kata nama am, telur. Siapa? Pakcik Ismail. Buat apa? Membibit bungkusan telur ayam dengan berhati-hati. Seterusnya, kata nama am, ayam. Siapa? Hadif. Buat apa? Meletakkan bungkusan ayam. Di mana? Di dalam bakul basikalnya. Seterusnya, basikal. Siapa? Hadif dan Aina. Buat apa? Menonton basikal. Keterangan dengan berhati-hati. Kata nama am seterusnya ialah kereta dan motosikal. Apa? Terdapat sebuah kereta dan motosikal. Di mana? Di pekarangan rumah itu. Kata nama am seterusnya ialah pasir. Apa? Selombok pasir. Buat apa? Telah diletakkan di mana? Di hadapan pagar rumah itu. Tahniah murid-murid. Murid-murid sudah pun berjaya membina ayat dengan menggunakan kata nama am berdasarkan gambar yang diberi. Cikgu harap murid-murid akan membuat ulang kaji sehingga lagi kita berjumpa di minggu hadapan. Bye!